Okey. So kita mula dengan kita punya slide berkaitan Sayyidatina Khadijah secara ringkas. Yang pertama kita akan tengok biodata, sifat peribadi, sumbangan dan pengajaran. Untuk Dubeza mungkin dah, so kita cuma refresh balik. Okey, so Khadijah, nama penuh dia Khadijah binti Khuwailid. Saya besarkan sikit ya. Okey, Khadijah binti Khuwailid berketurunan bangsawan Quraisy daripada Bani As'ad. Allah, sekejap. Okey, gelaran dia At-Tahirah. Tahirah ni maksudnya suci. Kalau dalam bidang fiqh kita ada belajar pasal Taharah. Taharah ni suci, maruah diri. Okey, berkahwin dengan Rasulullah pada usia 40 tahun, dikurniakan 6 orang cahaya mata, Qasim, Abdullah, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kalsum dan Fatimah. Kerjaya dia tokoh perniagaan yang kaya dan berjaya. Ini kita tahu dia adalah ahli perniagaan yang berniaga bersama Rasulullah dan merupakan orang pertama yang menerima Islam di kalangan wanita. Okey, wanita pertama yang menerima Islam. Tarikh wafat tahun ke-10 kerasulan pada usia 65 tahun. Ini masa Khadijah wafat, Rasulullah sangat-sangat sedih sehingga tahun itu digelar sebagai tahun kesedihan. Okey, next. Sifat peribadi dia kita tengok secara ringkas. Seorang yang bijak bertindak. Bagaimana yang dikatakan bijak bertindak? Merujuk kepada Waraqah bin Nawfal. Khadijah ni memberikan kata-kata semangat kepada Rasulullah semasa baginda menerima wahyu pertama di Gua Hira. Dia tahu peristiwa tersebut kan, yang mana Rasulullah sangat takut berjumpa dengan ataupun dia ketakutan berjumpa dengan malaikat Jibril. Macam mana rupanya wallahu alam. Khadijah ni memberikan kata-kata semangat. Dan juga Khadijah seorang yang mempunyai semangat pengorbanan yang sangat tinggi. Okey, di mana Khadijah banyak belanjakan hartanya untuk membantu umat Islam pada awal Islam termasuk keluarga Bani Hashim semasa dipulaukan. Okey, pada saat kematian beliau juga keseluruhan hartanya telah dibelanjakan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, next. Okey, berkaitan sumbangan Sayyidatina Khadijah. Okey, di sini ada 4 sumbangan. Yang pertama, Khadijah sentiasa bersama suami yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau beri sokongan padu, ini menyediakan bekalan semasa Rasulullah berada di Gua Hira. Yang kedua, menjadi pendorong dan penyokong perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan dakwah Islam. Yang ketiga, membelanjakan semua hartanya untuk Islam, yakni membantu orang yang dalam kesusahan dengan hasil perniagaannya. Dan yang keempat, simbol teladan isteri solehah, sentiasa taat setia dan menenangkan Nabi SAW serta bersama menghadapi tentangan daripada kaum Quraisy. Okey, itu antara sumbangan Sayyidatina Khadijah. Okey, apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada kisah Sayyidatina Khadijah? Umat Islam hendaklah bertindak dengan bijak dalam menangani sesuatu masalah agar menjadi lebih baik dan lebih lancar. Yang kedua, umat Islam perlu istiqamah memperjuangkan agama Islam agar tidak ditindas oleh agama lain. Yang ketiga, umat Islam perlu sanggup berkorban tenaga, harta dan nyawa untuk mempertahankan agama Islam. Ini kalau kita jawab dalam bentuk isi dan huraian lah. Dan yang keempat, kita perlulah menyokong anggota keluarga yang berdakwah di jalan Allah kerana ia adalah sesuatu yang dituntut dalam Islam. Okay? So itu iktibar berkaitan kisah hidup Sayyidatina Khadijah. Ini latihan dia. Okay, selesai untuk Sayyidatina Khadijah. Okay, saya akan ambil pula pada yang kedua, Sayyidatina Aisyah.
Okey, nampak tak untuk Sayyidatina Aisyah, tokoh yang kedua. Tak sekejap. Stop sharing. Apa Haris? Haris ada masalah apa? Mak panggil. Okey. Nanti datang balik. Okey, kita tengok tokoh yang kedua pula. Sekejap, saya masukkan slide yang kedua. Tadi dia tak masuk. Okey. Okey, kita masuk slide yang kedua. Sayyidatina Aisyah. Sama juga biodata, sifat peribadi, sumbangan dan juga pengajaran. Okey, dia sama sahaja, cuma beza isi kandungan dia lah. Okey, nama penuh Sayyidatina Aisyah, Aisyah binti Abu Bakar. Beliau berketurunan Bani Quraisy daripada suku Bani Taim. Taim atau Taimi. Siapa ni? Okey, next. Gelaran Sayyidatina Aisyah As-Siddiqah yang bermaksud Okey Haris. Okey, As-Siddiqah yang bermaksud wanita yang berkata benar. Siddiq, macam ayah dia. Okey, As-Siddiqah, wanita yang berkata benar, dan juga dia ada dua gelaran ya. As-Siddiqah dengan Al-Humaira. As-Siddiqah, wanita yang berkata benar. Al-Humaira, putih kemerahan. Okey, beliau berkahwin dengan Rasulullah pada bulan Syawal 3 tahun sebelum hijrah, dan beliau wafat tahun ke-58 hijrah ketika berusia 67 tahun. Okey, apa sifat-sifat peribadi Sayyidatina Aisyah yang boleh kita ambil kebaikannya, yang boleh kita amalkan? Yang pertama, beliau seorang yang sabar dan tabah, cerdas dan pintar, pemurah, lembut hati dan juga berpengetahuan tinggi. Okey, next, dia punya sifat peribadi, dia punya yang lebih khusus. Antaranya, dari segi cerdasnya, mendapat didikan awal daripada ayahandanya, yakni Abu Bakar As-Siddiq, dan Rasulullah. Rajin bertanya dan selalu menghadiri majlis Rasulullah, sebab tu dia cerdas dan pintar. Dan beliau juga menguasai ilmu Al-Quran, hadis, bahasa Arab dan syair. Ini dia punya kelebihan lah.
Okey, sabar dan tabah apa yang Sayyidatina Aisyah hadapi. Beliau telah difitnah oleh golongan munafik dalam peristiwa hadisul ifki. Beliau berserah diri kepada Allah, akhirnya turun ayat Al-Quran yang membersihkan Aisyah daripada fitnah. Ini ada peristiwa besar lah yang mana Aisyah telah difitnah. Tapi dia tetap sabar dan tabah. Okey, dari segi pemurah dalam buah hati, Sayyidatina Aisyah sangat dermawan, suka bersedekah apa sahaja yang ada pada tangannya. Okey, beliau pernah memberikan kurma kepada seorang wanita bersama dua orang anaknya, sedangkan itu je makanan yang ada. Dia ada kurma, dia bagi je. Sedangkan dia pun tak ada makanan. Okey, next, sumbangan dia. Beliau meriwayatkan tidak kurang daripada 2,210 hadis Rasulullah SAW dalam pelbagai bidang. Okey, Sayyidatina Aisyah ni sangat, sebab tadi kita kata dia pintar dan cerdas kan. So dia memang mudah untuk mengingat hadis. Tempat rujukan para sahabat selepas kewafatan Rasulullah dalam hal kewanitaan dan kekeluargaan, pakar dalam pelbagai bidang ilmu termasuk Al-Quran, hadis, fiqah, terutamanya fiqah kewanitaan, bahasa Arab dan syair. Okey, pengajarannya, umat Islam adalah bersungguh-sungguh hingga menjadi pakar dalam bidang yang dipelajari agar berjaya dalam hidupnya. Kita kena bersungguh-sungguh lah. Kalau kita nak cemerlang, kita kena bersungguh-sungguh belajar. Okey, yang kedua, kita hendaklah bersabar dan berdoa serta berserah diri kepada Allah agar hidup kita lebih bahagia. Kalau kita hadapi sebarang dugaan, kita kena ada sifat sabar dan kita kena mohon kepada Allah supaya dipermudahkan segala-galanya. Okey, saya sebut dua sahaja. Okey, selesai untuk Sayyidatina Aisyah. Kita masuk kepada Sayyidatina Fatimah. Okey, sekejap ya. Yang mana baru masuk tolong isi kehadiran ya. Saya copy sekali lagi yang mana baru masuk. Tadi saya tengok ada yang baru masuk 2 orang tapi tak pasti siapa. So sambil tu awak isi dulu kehadiran Google Meet ni. Yang mana baru masuk sambil awak isi. Okey, so saya sambung. Saya akan masukkan slide yang seterusnya. Sekejap kita masuk tokoh yang ketiga ya. Tadi dah 2 dah. So kita masuk tokoh yang ketiga dan keempat. Nanti awak akan jawab kuis dan buat nota lah. Esok pun saya rasa ada lagi pendidikan Islam kan. So kalau tak sempat ni kita akan sambung esok. Fatimah, Aisyah. Okay, kita masuk Sayyidatina Fatimah. Okay, so kita masuk pada Sayyidatina Fatimah.
Okey, Fatimah ni anak Rasulullah, Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gelaran dia Az-Zahra yang bermaksud putih berseri-seri. Kalau tadi Sayyidatina Aisyah putih kemerahan, yang ni putih berseri-seri. Okey, berkahwin dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib dan dikurniakan 4 orang cahaya mata, Hasan, Husain, Zainab dan Ummu Kalsum. Okey, kedudukan dalam keluarga Rasulullah, beliau adalah puteri bongsu Rasulullah dan Sayyidatina Khadijah. Okey, keislaman dia kanak-kanak perempuan pertama yang menerima Islam. Kalau kanak-kanak lelaki adalah alinya, suami dia ni kanak-kanak lelaki yang menerima Islam. Fatimah perempuan ataupun kanak-kanak perempuan pertama yang menerima Islam. Wafat 6 bulan selepas kewafatan Rasulullah pada usia 28 tahun. Okey, muda lagi masa ni Okay, next. Sifat peribadi, kasih dan taat kepada ayahandanya iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, redha dan tabah terhadap perkara yang berlaku pada anggota keluarganya. Okey, yang mana kematian ibunya, kematian ayahnya. Okey, so dia redha. Sumbangan pendorong kepada Rasulullah ketika ditentang oleh kafir Quraisy. Yang kedua, mengambil berat terhadap ayahandanya dengan beri khidmat bakti dalam menyediakan keperluan harian. Sebab ibunya Khadijah dah meninggal, maka Fatimah mengambil alih tugas ibunya. Yang ketiga, berjaya mendidik anak-anaknya menjadi Muslim yang soleh. Anak dia 4 orang tadilah. Okey, iktibar dia menjadi anak yang soleh dan solehah agar menjadi anak yang soleh dan solehah agar disayangi oleh ibu bapa. Okey, kita hendaklah menjadi anak yang soleh dan solehah agar disayangi ibu bapa. Itu yang paling penting Iktibar daripada kisah Sayyidatina Fatimah. Fatimah jaga ayahnya. Jadi kalau kita sebagai anak-anak, kita jaga ibu bapa kita. Okey, yang kedua, kita hendaklah berkhidmat kepada ibu bapa di rumah agar sentiasa disayangi. Okey, kita berkhidmat, kita tolong ibu, angkat baju ke, basuh baju, mop lantai dan sebagainya. Okey, itu antara iktibar daripada kisah Sayyidatina Fatimah. Okey, Fatimah dia tak banyak, sikit je. Dan kita akan masuk yang terakhir iaitu tokoh yang keempat iaitu Sumayyah. Okey, saya akan buka slide yang seterusnya. Slide yang terakhir sebelum kita berakhir dalam 10.30 atau 10.35, tengok pada masa. Okay, kita masuk tokoh wanita yang terakhir. Iaitu Sumayyah. Biasa kan Syed Sumayyah. Okay, Sayyidatina Sumayyah Sayyidatul Syuhada, penghulu hati para syahid. Okay, sama juga dia berdasarkan biodata, sifat peribadi, sumbangan dan juga pengajaran. Saya tak pasti boleh buka ke? Oh, tak boleh buka. Okay, kita masuk terus kepada biodata. Okay, Sumayyah, nama penuh dia Sumayyah binti Hubbat. Status dia bekas hamba kepada Abu Huzaifah Al-Mahzumi. Berkahwin dengan Yasir bin Amir. Anaknya bernama Ammar bin Yasir.
Kelebihan wanita pertama yang syahid, yang mati syahid. Seterusnya keislaman. Keluarga Sumayyah antara golongan terawal memeluk Islam. Kewafatannya disebabkan disula dengan menggunakan tombak oleh Abu Jahal. Astaghfirullahaladzim. Okay. So itu biodata. Next kita tengok sifat peribadi. Mempunyai kesabaran yang tinggi dalam mempertahankan akidah Islam. Okay, sebab Sumayyah diseksa oleh Abu Jahal supaya meninggalkan Islam, supaya masuk kepada agama lain, tinggalkan Islam, tapi Sumayyah dan anggota keluarganya tetap pertahankan akidah. Okay, Sumayyah dan anggota keluarganya diseksa dengan kejam di tengah panas padang pasir. Sumayyah dan keluarganya dipaksa untuk kembali kepada agama asal, tapi mereka tetap beriman kepada Allah. Sumayyah akhirnya mati disula oleh Abu Jahal manakala suaminya syahid akibat diseksa. Ammar pula terus bertahan walaupun diseksa dengan pelbagai cara sehingga akhirnya terpaksa berpura-pura mengikut kafir Quraisy. Okey, ini yang berlaku pada keluarga Sumayyah. Okey, sumbangan dia yang pertama menjadi contoh dalam mempertahankan agama Islam. Yang kedua, sanggup menggadaikan nyawanya demi Islam. Dan yang ketiga, memberikan imej yang baik dalam memperjuangkan akidah Islam. Ini kita nampaklah, walau apa pun yang berlaku, Sumayyah tetap mempertahankan agama Islam. Okay, next. Iktibarnya di sini daripada kisah Sumayyah, kita hendaklah menghargai akidah dan iman agar hidup bahagia dunia dan akhirat. Kita kena hargai ya, kita berada dalam Islam. So kita kena hargai sebenar-benarnya. Allah Akbar. Okey, dan yang kedua, kita hendaklah memelihara iman daripada perkara yang boleh merosakkannya. Okey, kita perlu pelihara iman kita supaya tidak terpengaruh dengan budaya ataupun perkara-perkara yang tidak baik. Okey, so itu sahaja untuk 4 tokoh Sayyidatina Sumayyah yang keempat ya. Okey, ada sebarang pertanyaan untuk keempat-empat tokoh? Tak ada. Tak ada? Oh, laju je. Siapa tu? Denny. Boleh buka kamera tak? Semua boleh buka kamera tak? Fahmi okey ke tak tu? Fahmi macam freeze. Ya Raja. Alhamdulillah Raja ada. Haris, Raja dah isi apa tadi? Link kehadiran. Oh, Fahmi tadi dia mungkin masalah line code sebab dia freeze kat situ. Siapa yang belum? Belum isi? Belum isi lagi. Tak ada ke? Saya dah copy. Saya copy semula siapa yang tak isi lagi. Okey. Okey, so keempat-empat tokoh ni, mana yang kenapa suara saya? Raja boleh tutup mikrofon sebab suara saya didengar di situ. So saya nak tanya Denny. Denny handsome hari ni. Denny, siapa Fatimah? Fatimah anak siapa? Hilang pula Denny. Denny Iqbal. Fatimah anak siapa? Fatimah anak siapa? Siapa tahu? Denny Iqbal. Fatimah anak siapa? Hilang pula. Denny mana Denny? Tadi ada. Ajmal. Fatimah anak siapa? Fatimah anak siapa? Anak Rasulullah. Ya, bagus tanya. Pandai.
Okay, Denny terus hilang. Tadi nampak kehandsomeannya. Lepas tu dia hilang. Tadi siapa lagi ni? Oh, Fahmi ni. Fahmi ada. Fahmi tadi keras ya. Okay, berapa hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah? Haris. Berapa banyak hadis yang Aisyah riwayatkan? Berapa ribu? Okay, saya bagi ABC ya. A, 2,211 hadis. B, 2,210 hadis. C, 2,212 hadis. Mana jawapan? Haris. 2,210. Yeah, bagus. Tahniah. Betul, bijak. Bijak di situ. Okey, Raja. Ready, Raja? Raja senyum nampaknya. Selamat Hari Raya ya semua. Okey, Raja, mudah je soalan. Amira. Waduh, Denny ni. Raja, siapa nama suami Sumayyah? Okey, saya bagi pilihan jawapan. A, Yasir bin Ali. B, Yasir bin Amir. C, Yasir bin Abdullah. Mana jawapan? Lagi sekali Ustazah. Aduh, Ustazah lupa je. A, Yasir bin Ali. B, Yasir bin Amir. C, Yasir bin Abdullah. A, Yasir bin Ali. Yasir bin Ali. Memang aku ketuk. Jawapannya tidak tepat. Jawapan sebenar adalah Yasir bin Amir. Itu jawapannya. Okey. So dah 10.30 kat sini. Lepas ni kita selesaikan di sini. Esok saya akan bagi. Esok kita ada lagi kan rasanya? Esok. Tak silap saya lah. Jadualnya macam panjang dia esok. Esok awak buat nota dengan berat latihan. Dengan apa nanti? Ada cikgu. Ada Ustazah. Ya, kita esok lah. Hari ni kita penerangan je. Okey. So boleh buka kamera. Saya nak print screen gambar. Jangan keluar dulu lah. Fahmi hilang pula. Keluar dulu dah. Ini memang orang soal hilang. Okay. Ready. Kamera tak cantik lah. Amir ni tengah tidur ke apa? Amir tidur. Amir di mana? Alah. Ada. Jangan. Okay, ready. Sekejap.